Okay, can I start? Yes, Boleh start, boleh. Okay. Sekarang cikgu akan guna buku teks. Kamu boleh guna modul ataupun buku teks. Kalau buku teks, kita start bab 5. If don't have, then kamu dengar je lah. okay. Kalau buku teks, buku surat 76. Kalau guna modul, buku surat 33. Tapi cikgu akan guna buku teks. Okay. So, dalam bab ni, saya akan belajar pasal kehidupan liar di Malaysia. Di Malaysia dulu kita belajar. And then kita akan belajar plot yang lain lepas ni. Okay. So, kita akan, apa yang anda akan belajar, kenal pasti kehidupan liar. Kena kenal apa kehidupan liar yang ada di Malaysia, yang popular. Lepas tu kita akan tengok apa kepentingan dia. Okay. And then, kita akan membahaskan kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang mengancam kehidupan liar ni sekarang. Dan last kali, kita akan tengok apakah usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kehidupan liar di Malaysia. Okay. Tapi untuk hari ini kita akan pergi bab 5.1 dan 5.2 sahaja. Okay. Okay, kalau kamu ada apa-apa nak tanya, kamu boleh buka mikrofon kamu dan tanya. Okay. Sekarang kita tengok 5.1. Okay, apa itu kehidupan liar? Kehidupan liar adalah spesies haiwan liar atau burung liar. Sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi. Vertebrata atau invertebrata. Okay, ini macam sains sikit lah. Vertebrata maksudnya apa? Apa maksud kamu tengok kat sini? Vertebrata maksudnya ada tulang belakang. Bertulang belakang. Betul. Kalau invertebrata tidak bertulang belakang. Okay, bagus. Hidup atau mati? Ya ke? Hidup atau mati? Okay, kalau ikut akta ni dua-dua lah, hidup atau mati. Sebab apa? Sebabnya kalau mati pun, contoh macam haiwan, macam harimau ni, walaupun dah mati kamu tak boleh jual beli dia punya bulu dia, apa-apa tulang dia, dilarang sama sekali. Okay. Matang tidak matang dan sama ada boleh dijinakkan atau dibiarkan dalam kurungan atau tidak. So, kehidupan liar ni, spesies yang kalau senang kamu nak faham, haiwan yang hidup dalam hutan. Okay. Boleh? Jangan risau. Kalau ini hanya dia punya definisi saja. Biasanya kita akan tanya soalan tentang cikgu. Lipas tak boleh bunuh lah. Apa? Lipas tak boleh bunuh cikgu. Lipas boleh lah bunuh. Lipas hidupan liar ke? Bukan kan? Cikgu, orang tak bela cikgu. Ha? Orang tak bela. Apa? Orang tak bela cikgu. Tak clear? Hidupan liar. Hidupan liar tak liar lah. Liar kan itu kata biasanya hidup dalam hutan. Kalau yang duduk dekat bandar ni tak liar lah dah. Boleh? Oh. Okey cikgu. Okey. Sekarang kita tengok contoh beberapa kehidupan liar. Okay, yang pertama, Helang merah. Senang je nak ingat kan? Helang merah. Okay, kamu tengok ni, contoh dia, populasi, habitat dan lokasi ni. Okay, kalau soalan-soalan biasanya dia akan tanya tentang habitat dan lokasi. Jadi kamu kena ingat. Okay, so contoh, helang merah ni. Populasi dia, tiada data ditemui. Maksudnya tak tahu ada berapa yang tinggal. Tapi biasanya kamu akan jumpa di kawasan di pantai lah. Sebab apa? Makanan utama dia adalah ikan. Tengok habitat dia. Hutan Dictyocarpa. Apa maksud hutan Dictyocarpa? Kamu boleh try nak jawab. Dennis nak try, Dennis? Hutan dekat dengan air. Dekat dengan air?
Bukan. Hutan dekat dengan air. Bukan dekat dengan air, hutan Dicrocapa ni kalau kamu Google, Dicrocapa ni adalah jenis pokok. Pokok yang biasanya hidup bawah 900 meter ketinggian. Okay, tapi kalau macam Tanus cakap kan, hidup dekat dengan air, dia biasanya pokok ni dia hidup di kawasan tanah rendah. Maknanya daripada tepi pantai tu sampai kaki bukit. So Boleh? betul jugalah tepi air, dekat dengan air. Tapi kan kita dah belajar itu, tepi air biasanya hutan pokok bakau. Hutan Dicrocapa ni bukan pokok bakau, dia pokok berakar bani. Pokok yang okey, boleh? Boleh. Okey, lokasi dia hutan Dicrocapa di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak. Okey, semua tempat lah kalau senang kamu nak ingat. Okey, tengok pula tapir. Ni kamu kena ingat ni, tapir ni macam haiwan yang popular. Populasi dia kira-kira 1,100 hingga 1,500. Banyak ke sikit tu? Sikit. Sikit lah. Dulu banyak lagi kan? Okey, tapir ni, nampak tak? Tapir ni macam panda sikit kan? Warna hitam putih, betul? Cikgu. Betul. Tapir ni hitam putih. Tapi kalau anak dia, kalau kamu tengok anak dia lahir tompok-tompok. Pelik sikit. Bila dia dah besar, dia akan jadi macam ni. Hitam dan putih. Tapir ni selalu kadang-kadang orang jumpa bila dia sesat, dia keluar daripada hutan, dia pergi kat kawasan-kawasan kampung. Selalu jumpa tapir ni. Okey. Hutan dia, habitat dia apa? Hutan tropika. Hutan tropika yang biasa yang kita dah belajar itu. Hutan yang banyak kat Malaysia ni. Okey. Lokasi dia tersebar secara meluas dari hutan paya hingga hutan pergunungan rendah di Semenanjung Malaysia. Sama macam tadilah hutan di Dicrocapa tu. Tapi ingat sebab apa? Sebab haiwan ni kan tadi burung dia duduk atas pokok. Tapi tapir dia duduk bawah tanah. So hutan tropika. Sebab apa? Hutan tropika bawah dia tak ada pokok. Ingat. Kita tengok cara pemakanan dia. Herbivore, makan daun. Okay, next. Harimau Malaya. Ni memang popular ni, harimau. Populasi kira-kira 250 hingga 340 ekor saja. Makin hari makin kurang. Sebab apa? Selalu diburu. Sebab harga dia mahal. Satu ekor harimau ni kalau kamu tangkap, kalau kamu jual di pasaran gelap, harga dia boleh secah 1 juta seekor. Sebab apa? Orang nak tulang dia, nak bulu dia. Cikgu. Juta tu ringgit ke US dollar? Ringgit. Sikit lah cikgu. Sikit apa? Sejuta boleh beli macam-macam kan? Okay, tengok pula iPhone 11 habitat dia. tu, iPhone 11. Kamu beli untuk satu kelas. Cikgu. Boleh je. Okay, boleh. Kita tengok habitat dia. Hutan pamah, hutan paya gambut, hutan gunung dan belukar kecil. Ini dululah belukar kecil. Sekarang ada dah. Harimau duduk belukar kecil. Dia duduk dalam hutan. Hutan pamah biasanya. Okay, atau hutan gunung. Sebab apa? Dia boleh bergerak kan. Harimau ni bergerak jauh cari makanan dia. So kawasan dia luas. Tengok lokasi tu. Tersebar dari hutan paya hingga hutan pergunungan rendah. Sebab apa? Sebab memang kawasan dia luas. Dia akan berjalan semua tempat. So sekarang ni kawasan yang kalau nak jumpa harimau Melaya ni, saya taman negara lah sebab kawasan dia luas dan banyak makanan dia. Cara pemakan dia carnivore. Okay, next. Tengok pula beruang matahari, beruang madu, beruang warna hitam ni. Kat Malaysia jarang jumpa tapi ada. Tengok tu, sebab tu populasi dia tiada data ditemui sebab susah nak jumpa, jarang jumpa beruang ni. This beruang ni Malaysia got, other countries also got. Ada country also got, ada juga tapi kat Malaysia inilah beruangnya, beruang matahari. Yes. But Malaysia very less only lah. Yes, very less. Susah nak jumpa lah. It's an elusive creature. Jarang Is it jumpa. sun bear? Cikgu. Betul? Yes. Nama dia beruang matahari. Because the Mana shape cikgu? like matahari. Mana cikgu tahu nama dia beruang matahari, dia suka duduk matahari kot. Tak ada beruang He stand in the black. matahari and become black. Yeah, that's why. So no wonder sunburn je. He stay under Sunburn hot become black. sunburn. Boleh lah. Kamu ingat macam tu. Ingat habitat dia hutan tropika. Cikgu. Dan kawasan dia, kawasan hutan kurang daripada 2,700. Boleh? Dan cara makanan omnivore. So dia makan dua-dua. Dia makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Haiwan-haiwan kecil lah biasanya dia makan.
Cikgu Suhaimi here also ah. Yes, Cikgu Suhaimi join. Tak nampak Cikgu. pun. Oh, nampak dah. Ya. Okay. Hello je. Oh, Okay, science. next. Cikgu Suhaimi tengok cikgu ajar betul tak sains dia. Okay, next. Penyu. Penyu. Penyu kat mana negeri yang popular penyu? Terengganu. Ingat. Penyu Terengganu. Yes, bagus. Ingat Terengganu memang popular dengan penyu sebab apa? Terengganu. Sebab kawasan pantai, ingat. Kawasan pantai. Malaysia ni kawasan pantai di pantai timur. Pantai barat, kawasan hutan paya. So, populasi dia tiada data ditemui. Sebenarnya, sebab apa tiada data? Sebab hidup dalam laut kan. Kalau nak jumpa pun, time dia datang naik atas pasir untuk bertelur. Biasanya banyak lah juga dia akan datang. Dia akan datang dan bertelur. Sekarang ni, apa? Penyu ni kalau dia So now bertelur, they have the Aha. now they have the rehabilitation centers all right. Yes, betul. Yes, you're right. Sebabnya dia akan tunggu. Orang-orang tu akan tunggu penyu ni bertelur. Lepas penyu ni bertelur, dia kutip-kutip telur tu dan dia akan eramkan di pusat konservasi. Good, Thanos. Teacher, but is it still legal to sell or buy turtle eggs? Technically it's illegal but you can still get it lah. Last time cikgu pernah makan telur dia. Dulu masa cikgu kecil dulu. Cikgu harap. Teacher, haram, illegal. Dulu tak illegal lagi. Sekarang dah illegal. Okay, tengok habitat dia. Pantai terbuka, pantai berpasir dan pulau-pulau. Sebab pantai ni, time dia bertelur je kamu jumpa dia. Time lain tak jumpa. Dia akan duduk kat kawasan Coral Reef. Coral Reef. Tengok lokasi dia. Perairan Terengganu, Melaka, Johor, Perak, Sabah dan Sarawak. Okay, Perak ni ada satu tempat tu dekat dengan Lumut. Ada satu pusat konservasi penyu ni. Cikgu pernah pergi tempat tu. Pergi pantai. Sebab kawasan tu berpantai. So boleh jumpa. Kalau tempat lain tak jumpa. Dan cara makan dia omnivore. Okay. Dugong. Dugong populasi kira-kira 100 ekor. Tak banyak. Dugong ada orang jumpa. Sekarang dah kurang jumpa dah. Sebab apa habitat? Dugong they live in a warm areas right, warm water. Yes, betul. Dia hidup dekat kawasan yang air macam kita lah. Sekarang ni kalau cikgu tahu tempat mana yang banyak dugong dekat Dubai, area Dubai tu. Sebab dia betul hot there. Yes, dia suka hidup tempat yang air cetek, ada matahari banyak sebab dia makan rumput dah nampak ni, rumput laut dia makan. And kat Malaysia ni, lokasi yang selalu jumpa Johor ni, selalu jumpa perairan Johor. Dekat Belabah Mersing semua tu. And then Sabah Sarawak. Kalau tempat lain memang tak jumpa. Memang susah jumpa dugong. Okay, next. Okay, ni salah satu juga. Burung enggang. Burung enggang negeri mana yang popular? Sarawak. Sarawak. Sarawak bukan Sarawak. Okay. Sarawak. Okay, dah cukup. Pavin. Sarawak. Dah. Sarawak. Okay, populasi dia tidak ada data ditemui. Sebabnya kamu susah nak jumpa. Tapi sebenarnya kalau dekat Penang pun boleh jumpa sebab dia terbang kan. Burung-burung terbang. Dan habitat dia hutan tropika dan subtropika. Okay, apa ni? Tersebar secara meluas di hutan semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi burung enggang ni memang semua boleh jumpa tapi popular di Sarawak lah. Okay. Okay, next. Badak Sumatera. Badak Sumatera ada lagi ke tak ada dah? Tak ada, texting last year. Yes. Dia dah pupus dah sebenarnya. Tapi tak apalah, tengok buku teks ni. Teacher, but Ada berapa? Sumatra still have, right? No, kat Sumatera tak ada dah. Dekat No Malaysia. extinct already last year. In Malaysia Extinct, extinct. February. Indonesia only. So this You must species is remember. 100% extinct or other place still have? Ada place still ada dekat 100% Indonesia still ada. Indonesia ada lagi. No, Indonesia still got. I thought the last one extinct already last year. I thought the last one Malaysia extinct ada. tu dekat Malaysia sahaja. Nanti kita check. Don't buat pala tahu. Salah Pavin. Okay. So kat Sabah memang last kat Sabah dah tak ada dah. So tak tahulah mungkin dalam hutan ada lagi tapi so far tak ada. Dekat Malaysia dah tak ada dah. Yang ada sekarang dekat Indonesia je ada. Badak Sumatera. Habitat dia tanah rendah berbukit dan lembah. Okay, lokasi ni sekarang kalau ikutkan dekat Sabah lah ada, tempat lain tak sure ada ke tak. Mungkin ada, mungkin tak ada. Okay, tengok pula. Monyet Belanda. Proboscis monkey. Kenapa monyet Belanda? Sebab apa? Sebab hidung dia besar. Hidung dia macam Belanda.
Yes, orang dulu kan dia buat hidung besar dia panggil monyet Belanda. Marvin, your friend. Che, can Okay. unmute Raif ah, Che. He asking. Should have known that. Your friend lah, stupid. You should have Dah. known that. All of your friend lah, all of our friend. Okay, populasi dia banyak, 5,000. Sebab cikgu pernah jumpa dekat Selangor. Ada. Cikgu pernah pergi dekat hutan tu, memang jumpa. Dan kalau kamu pergi dekat Sabah Sarawak, lagi banyak. Okay, tengok habitat dia, hutan Diktor Kapar, hutan paya bakar dan hutan tanah rendah yang berdekatan dengan air dan sungai. Jadi kalau kamu nak jumpa monyet Belanda ni, contoh kalau kamu pergi Sarawak, kamu naik bot tu, kamu boleh cari tepi-tepi pantai, tepi-tepi sungai. Kamu pusing sungai tu, jalan memang akan ni. Che, I cannot see slide anymore, Che. Ha? Can you see? Cannot. Just now Yashwini record, Che. I think kacau already. Teacher is blank. Just now, Just now. yeah, blank. just now Yashwini blank? she present then hilang already. Okay, let me try one more. Cikgu nak dengar tak? Ya. Yashwini stop presenting sini. Yeah, you're Brutus lah, that one. Asmita, you can hear me ah? Yeah, can? Yeah, can hear. Okay, I got him already, but audio is good. Hello. Where teacher? Okay, boleh. Don't. Hello. Boleh ke? Hello. Dapat? Hello. Dapat. Can you see? Yes, teacher. Hello. I got 28 more Hello. challenges. Okay, dah. Shut up, Pavin. Pavin, Yes. stop. On fan. Yes, can listen. Switch off your microphone. Okay. Okay. So, monyet Belanda ni, kawasan tepi sungai. Tengok ni, Sungai Kinabatangan, Sungai Klias, Sungai Sugut and Kuching Wetland National Park. Memang banyak. Kalau kamu tengok kat YouTube ada dokumentari pasal monyet ni. You can try and find it. Okay, and then another one, popular one. Ingat tadi kan popular cikgu cakap apa? Tapir, harimau, and now orang utan. Tengok berapa populasi dia? Kira-kira 12,300 ekor. Still banyak, tapi dia ancam sebab apa? Hutan sekarang kan banyak ditebang untuk buat ladang kelapa sawit, ladang getah. So makin lama makin berkurangan dia punya habitat. So makin populasi ni makin kurang lah. Tengok habitat dia, hutan tanah rendah, hutan tropika, hutan paya dan hutan gunung. Sebab dia duduk atas pokok kan. So dia akan gerak semua tempat cari makanan. Tengok lokasi dia. Lanjak Antima Wildlife Sanctuary, Taman Negara Batang Ai, Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok. Yang kamu kena ingat yang ni, Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok. Memang popular. This is the place. Tempat yang dia buat pemeliharaan orang utan. Maknanya dia orang utan ni dia ambil mana-mana yang dia jumpa, yang biasanya orang utan ni kadang-kadang dia jumpa yang anak yang mak ayah dia tinggal ataupun mak ayah dia mati. Dia akan bawa pergi pusat pemulihan ni, dia akan bela sampai besar and then dia akan lepaskan balik dalam hutan. Okay, and lastly, tengok gajah pygmy. Kenapa dia panggil gajah pygmy? Sebab pig. Sebab dia dari pick me. Bukan, Don't sebab know. gajah ni kecil. Gajah ni kecil je sebenarnya. Tak besar. Dia tak macam gajah pygmy Afrika. tu apa? Very big. Pygmy ni macam sejenis macam pygmy ni macam nak kata cikgu pun tak cakap apa. Tapi it's a type of gajah yang kecil je. Saiz dia lebih kecil berbanding gajah lain. Tak macam gajah Oh, dekat teacher is Afrika. Cikgu macam Dumbo teacher is cikgu. pork me lah. Macam Dumbo lah lebih kurang. Macam Pavin lah cikgu. Cikgu, Dumbo telinga besar. Boleh? Gajah pygmy. Dah. Kecil je, gajah ni kecil. Dia tak terlalu besar. Populasi dia kurang daripada 1,500 ekor. Oh, Tak banyak, tapi pork still me jumpa. lah. Still ada, gajah ni boleh jumpa. Habitat tanah rendah dan lembah. Okay, tengok kawasan mana? Hutan di Kinabatangan, Tabin dan Tengah Sabah. Gajah pygmy ni ada di Borneo je. Ada di Sabah, banyak jumpa. Dia special sebab dia kecil. Sebab apa jadi kecil? Sebab dia memang duduk dekat Borneo. Okay. Semua orang boleh? So you have to remember lah. Biasanya tempat ni lah, habitat
Tak apa, don't worry. Later I'll give you apa? Latihan. Kamu akan go through this balik semula on yourself. Kita tengok glosari dia. Vertebrata apa? Kumpulan haiwan yang bertulang belakang. Invertebrate, haiwan yang tidak bertulang belakang. Omnivore, makan apa? Omnivore, daging dan tumbuh-tumbuhan. Herbivore, makan tumbuh-tumbuhan saja. And last kali, carnivore, haiwan yang makan daging. Ini sains lah ni. Okay. Alright. Okay, selain pada haiwan-haiwan ni, haiwan apa lagi yang kamu boleh sebut yang ada kat Malaysia? Anyone? Anjing. Anjing bukan. Cepat. Serius. Kucing. Kucing bukan. Cepat. Kancil. Bagus. Kancil bagus. Kancil lagi? Rhinoceros. Badak. Bukan. Badak sumbu tak ada kat Malaysia. Antelope. Sak. Apa? Jerung cikgu. Harimau kumbang. Tak ada. Apa? Harimau Jaguar. kumbang. Betul, harimau Monyet. kumbang. Monyet pun betul. Gajah. Apa lagi? Cikgu, tenggiling. Tenggiling. Yes, bagus. Bagus Azmita. Thank you, cikgu. Tugong. Seladang. Tak ada. Seladang betul. Seladang pun bagus. Lagi? Cikgu, rusa. Rusa Landak. bagus. Landak pun bagi satu. Bagus Dennis. Landak is apa? Haiwan liar yang popular di Malaysia. Selalu jumpa. Ular. Ular apa? Ular sawah. Ular sawah. Bagus. Ular sawah banyak. Ular sawah. Banyaklah ular tedung semua ada kat Malaysia. Tapi Anak Malaysia tak ular. banyak ular sangat kalau banding dengan Australia. Sebab kita Babi hutan. Babi hutan pun betul. Cikgu terima sebab kehidupan liar. You makan kan, Ryan? Saya tak pernah makan lah weh. Apa lagi? Atau cikgu tu juga. Apa? Cikgu saya tahu cikgu. Manusia apa? Dalam kategori haiwan juga cikgu. Samulah. Kelawar tak boleh. Kelawar COVID. Cikgu Cikgu lebah. Buaya. Lebah tak tu sangat. Tak popular. Buaya cikgu. betul. Bagus. Buaya. Cikgu, Tupai boleh tapi tak popular. Buaya betul. Ryan. Good. Apa lagi? Cikgu, memerang. Memerang. Boleh terima. Lagi? Saya cek Google lah ni. Tak ada lah. Buku teks dah. Apa weh tak Siapa adil yang weh. Google? Tak aci Buku lah. teks dah. Tengok buku teks. Tak asyik. Bagus. Google. Tak apa, nanti kita akan tengok. Okay, next. Kita masuk pula the second 5.2. Kepentingan hidupan liar di Malaysia. Okay. Ingat, Malaysia ni popular. Sebab apa? Kita ada banyak hutan. Kita ada ekosistem yang bagus untuk haiwan ni hidup. Jadi kat Malaysia ada banyak hidupan liar. Kita tengok yang pertama sekali apa kepentingan dia? Keseimbangan ekosistem. Sebab apa? Keseimbangan ekosistem ni penting bagi kelangsungan hidup haiwan dan tumbuhan. Sebab apa? Semua orang perlukan, semua hidupan ni perlukan masing-masing untuk hidup. Betul? Kalau tak ada pokok, tak ada makanan. Pokok pun perlukan haiwan untuk apa? Makan buah dia dan sebarkan benih. Boleh? Okay, dan apa? Tengok, hidupan dia adalah sebahagian daripada komponen siratan makanan. Sir, cannot see slide. Cannot see slide. Okay, wait. See your Lah. articles. Shut up, Pavin. Okay, wait. Let me share the slide again. Check and see your face. Yeah, don't worry. Okay. Dah boleh? Nampak? Tak. Okay. Tak, cikgu. Tadi boleh nampak. Okay, kot. can see.
I cannot see. Can everyone Okay, see? can. Check your phone. Can. Lah, just now can see. No, now cannot see. Now can see. Kalau tak boleh tengok buku teks. I think so, Ashmita. You Okay, need to lah, wear okay lah. spectacles. Yeah, fine. Pavi, stop Okay. for copying this one lah. Okay, so cikgu sambung balik So Boleh. depan dia adalah sebahagian daripada komponen siratan makanan. So kalau ada mana-mana dalam siratan makanan ni, mari kita kecilkan sikit. Kalau ada mana-mana haiwan dalam siratan makanan ni hilang, dia akan mengganggu ekosistem. System. Sebab apa? Aliran tenaga tu sudah bertukar. Nanti kan tanya cikgu Suhaimi ni pasal benda ni. Okay, satu lagi. Haiwan ni guna dia apa? Dia punya tinja. Tinja tu apa? Najis dia boleh dijadikan sebagai baja The shit. organik. Lagi satu, najis haiwan ni kan, dia orang kadang-kadang haiwan ni makan buah-buah, benih buah tu tak dihadam, dia akan keluar dan dia akan hidup sebagai pokok baru. Itu cara dia. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Kalau kita tengok aras tropik ni, kat bawah apa? Pengeluar ni pokok lah. So apa, dia tukar tenaga matahari kepada makanan melalui proses apa? Sains. Proses apa? Anyone nak try? Ke dah lupa dah? What, Cher? Proses apa? Organisma makanan ni kan dia boleh menghasilkan makanan sendiri. Macam mana dia hasilkan makanan sendiri? Guna proses apa? Fotosintesis. Bagus. Ingat, fotosintesis. So dia akan tukar karbon dioksida dan air menjadi gula. Kamu belajar dalam sains. Tanya Cikgu Suhaimi. Tutup mikrofon. Okay, next. Daripada tumbuh-tumbuhan ni, akan ada haiwan yang makan pokok-pokok ni. Haiwan herbivore biasanya. Haiwan kecil, haiwan besar pun ada juga yang makan. Okay, belalang semua dia akan makan pokok-pokok ni dan dia jadi pengguna primer. Okay, haiwan omnivore dan herbivore. Okay, next, pengguna sekunder sama juga, haiwan yang dia akan makan haiwan-haiwan kecil ni yang dah makan pokok ni. Dan last sekali, pengguna tertier yang mana hanya makan pengguna sekunder dan primer ni dimakan. Sebab apa? Biasanya pengguna tertier ni adalah haiwan karnivor. Dia hanya makan daging saja. So dia akan cari haiwan-haiwan sekunder ni. Jadi kalau salah satu haiwan ni hilang atau pupus, dia akan mengganggu keseimbangan ekosistem ni. So kalau pengguna sekunder mati, pengguna tertier tak ada makanan, dan pengguna primer sebab tak ada pemangsa dia, tak ada orang yang makan dia, tak ada haiwan yang makan dia, dia akan jadi banyak dan mengganggu pengeluar ni. Pengeluar ni dia akan makan banyak-banyak pengeluar. So pengeluar akan pupus. Okay, sama juga pengguna tertier. Kalau pengguna tertier pupus, tak ada yang makan pengguna sekunder. Jadi pengguna sekunder akan jadi banyak. Bila jadi banyak, dia akan makan banyak-banyak pengguna primer ni. So pengguna primer akan pupus. Akan berkurangan disebabkan pengeluar pokok ni jadi banyak sangat. Okay, jadi setiap aras ni kena ada haiwan yang cukup, baru ekosistem tu akan jadi seimbang. Okay, boleh? Okay, next. Ini yang penting. Yang tadi tu sains, macam sains kan? Keseimbangan ekosistem. Kamu boleh guna ayat sendirilah. Macam mana kamu nak rumuskan. Okay. Kalau kat Malaysia ni, pentingnya hidup depan liar ni sebab apa? Salah satunya adalah pelancongan. Apa itu pelancongan? Pelancongan berdasarkan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Biasanya pelancong daripada luar negara, dalam negara pun dia akan datang, dia akan pergi tempat-tempat pelancongan ni dan tengok haiwan-haiwan ni sendiri. Okay, kalau contoh, kalau pergi Taman Negara Semilajau ni, kamu boleh pergi tengok pokok-pokok hujan tropika. Kalau kamu pergi Kuala Gandah di Pahang, kamu boleh tengok gajah ni. Boleh tunggang gajah. Teacher. Ingat? Yes. At the Kuala Ganda, the elephant have various species or only one species of the elephants? I'm not sure. I've never been there. Tapi cikgu rasa dia campur lah. Sebabnya dekat sini memang banyak gajah. Gajah-gajah yang jumpa yang liar, dia akan ambil, dia akan bawa pergi sini. Ataupun dilepaskan tempat lain. Ada beberapa tempat lah, tapi
yang popular koala gandah ni. You mesti ingat. Kalau koala gandah Pahang, apa tempat untuk pemeliharaan gajah. Okay, sama macam tadi cikgu cakap. Kalau Sepilok Sabah, apa? Orang utan. Kat Sepilok orang utan. Nah, tengok contoh ni. Orang utan ni dengan anak dia. Maknanya, kat Sepilok ni dia akan pelihara orang utan ni sampai anak dia besar semua. Lepas tu dia akan lepaskan kembali ke dalam hutan. Supaya dia boleh hidup dengan sendiri. Okay, next. Mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan hidupan liar. Kat sini kamu boleh tengok contoh dekat pusat konservasi di Sungai Dusun ni. Sungai Dusun ni, you have to remember, kamu kena ingat. Sungai Dusun adalah pusat konservasi tapir di Sungai Dusun, Selangor. Kat Sungai Dusun ni, dekat area Hulu Langat, dekat dengan KL lah juga. Mungkin ada yang kamu dah pernah pergi kot. Memang tempat pemeliharaan tapir. And then, penyu. Ni Segari, Perak. Mana penyu-penyu ni, dia akan kutip, dia akan tetaskan penyu ni. Dan dia tak akan lepaskan masa kecil-kecil macam ni, dia akan tunggu besar sikit. Sebab kalau kecil macam ni, penyu ni banyak pemangsa dia. Banyak yang makan dia. Burung, ikan, banyak. So, yes. The turtles, right? They when they hatch only, they collect the egg, or they collect the egg first before hatch? They collect the egg. Maknanya akan tunggu ada masa-masa penyu ni akan mendarat di pantai, dia akan tunggu. Akan ada orang yang kerja di kawasan ni akan tunggu dan dia akan penyu tu bertelur, dia kutip telur tu. Dia kutip dan dia akan tetaskan dekat pusat konservasi ni. Sampai penyu ni menetas, dia akan besarkan pula penyu ni supaya jadi lagi besar. So dia macam jadi juvenile lah, jadi besar, baru dia akan lepaskan ke laut. Dan dia akan buat aktiviti melepaskan penyu ni. Maknanya dia akan lepaskan penyu tu dekat tepi pantai dan penyu tu akan bergerak pergi ke laut. Okay. Dia tak akan lepaskan kecil sebab kecil banyak pemangsa. Kini kamu lepaskan penyu ni kecil, dia tak sempat hidup lama. Kalau dia besar sikit, dia boleh hidup lama sikit. Okay. Okay, next. Tengok pula. Apa pentingan dia? Membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Kan? Haiwan-haiwan ni boleh menjadikan sumber pendapatan bagi orang yang bekerja dalam bidang ni. Okay, antara contoh dia, jadi pemandu pelancong di Sungai Kinabatangan, Sabah. Banyak pelancong-pelancong datang, kamu boleh jadi dia punya tour guide. Kau bawa dia pergi tengok haiwan, pokok semua. Sebab orang-orang pemandu pelancong ni dia akan tahu kawasan dia tu kan. Dia mahir dengan tempat-tempat tu. Dia akan bawa. Cikgu pernah pergi dekat Taman Negara Pahang ni, memang dia akan bawa kau masuk dalam hutan, tengok pokok, tengok. Kalau malam kau boleh nampak ada satu tempat tu, kau boleh tunggu dan kau akan nampak haiwan keluar. Macam rusa, malam-malam dia keluar. Pelawar semua. Sebabnya haiwan kan, ada kebanyakan haiwan nocturnal kan, malam baru dia keluar. So kalau kamu ni pemandu pelancong, tugas dia akan bawa tempat-tempat tertentu untuk tengok haiwan ni dalam habitat asal dia. Okay, next. Jurulatih scuba. Antara yang lainnya jadi jurulatih scuba. Ada tak siapa yang scuba dive kat sini? Anyone? No? Sebabnya kalau kamu nak scuba dive, kamu kena ada lesen tau. Kamu kena pergi dulu beberapa kali scuba dive. You got your license, then only you can scuba dive. Teacher, I drowned there before. You've drowned there? Betul ke kau pernah pergi ke? I drowned. Kamu tak mana berenang tak? I don't know how to swim. Belajar berenang dulu. Then where you go lah? Okay. That's one of the thing lah, jurulatih scuba. Boleh tengok penyu, dugong, boleh lah. Scuba dive, tengok ikan. Okay, the next one, pengendali hidupan liar. Contoh di Langkawi Wildlife Park ni. Kalau kamu pergi Langkawi, kamu boleh jumpa ni, apa tu? Dia bagi makan kat, I think, Ryan, last time you pergi Langkawi kan, you pergi tak tempat ni? Yes, teacher. Best tak? Cuba cerita sikit, apa yang kamu jumpa? Got all of the hidupan liar inside lah.
Contoh hidupan liar aku Like jumpa. got the like in the textbook there got crocodile. Crocodile, got the lagi? what is that called? The skunk. They got biawak also. Apa? Biawak. Itu Got crocodile. Bulbasaur, teacher. Butterfly. Okay lagi. No, I mean the Bulbasaur. I don't know how to say the animal. The animal is like the Pokemon about the Bulbasaur. What? Bulbasaur? Yeah. Katak. Ketok. Katak ke? Kebanyakan buaya kat sana. Yalah, kat sini banyak buaya kan, tapi mesti ada lagi yang lain. Ada Kalau nanti kita macam- jumpa Ryan. Huh? Later, jangan risau. So Ryan tunjuk gambar dia pergi Langkawi. Okay. Okay, next. Kita tengok pula. Kepentingan seterusnya adalah pendidikan. Haiwan liar ni pentingnya untuk pendidikan. Sebab apa? Haiwan ni sekarang ni kan sebab kebanyakan haiwan ni dia dah nak pupus. So saintis sekarang dia tengah buat ni penyelidikan dan pembangunan ni untuk selamatkan haiwan-haiwan ni. Kan? Maknanya dia nak tengok, dia nak bagi haiwan ni boleh hidup dengan lebih sihat. Tak nak mati. Okay, cara-cara dia menubuhkan pusat pemeliharaan dan pembiakbakaan spesies yang terancam. Maknanya dia dikumpul haiwan-haiwan ni satu tempat dan dia cuba biakkan bagi banyak. Okay. Next, menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan hidupan liar. Maknanya tempat-tempat macam tadi lah. Di Kuala Gandah semua ni. Sediakan kamu boleh pergi sana dan belajar tentang haiwan-haiwan ni. Okay, next. Menjalinkan hubungan kerjasama antara jabatan kerajaan yang berkaitan hidupan liar melalui projek penyelidikan. Biasanya dengan perkhidmatan lah. Maksudnya pengkaji ni, saintis ni dia akan ikut penyelidikan ni pergi tengok, pergi cari haiwan tu dalam hutan. Dan dia akan buat kajian, tengok berapa banyak lagi yang ada. Ya, macam mana dia punya ni kesihatan haiwan-haiwan ni. Sekarang ni kan dah maju. So dia ada dia pakai radio tag tu semua kan. Dia nak tengok haiwan ni pergerakan dia macam mana. Macam mana dia mengawal. Dia makan kat mana. Supaya dia tahu, supaya kawasan tu kita boleh safe. Selamatkan kawasan-kawasan tempat haiwan ni hidup supaya kita tak tebang. Okay, next. Salah satu kepentingan dia adalah kerjaya dalam bidang profesional. So, haiwan-haiwan ni boleh buka peluang untuk kamu jadi apa nak ni? Veterina, pensyarah, penyelidik, ahli forensik. Anybody here want to be a vet? No one? Penjaga zoo boleh tak? Ha? Penjaga zoo. Tak dengar apa? Zookeeper. Zookeeper. Jaga zoo. Finally, did you hear the? Boleh? Kalau kamu nak jadi zookeeper, tapi sebelum jadi zookeeper, kamu kena pergi belajar dulu lah. Jadi vet semua ni. And then Teacher, what you is can a jadi zoologist? Zoologist ni kaji haiwan. You akan kaji haiwan. Biasanya kalau kamu jadi zoologist, there's one particular animal yang kamu fokus. Contoh harimau ke. Faham? Maksudnya all your life kamu kaji harimau, gajah. Kamu masuk dalam hutan. Farmer. That's what zoology is. Apa? Lain? Farmer. Apa? Tak dengar? Farmer. Farmer. Farmer? Petani. Petani? Petani bukan haiwan, tumbuhan. Lah yang jaga lembu tu semua. Kalau lembu tu bukan boleh lah farmer kan. Tapi lembu boleh juga kalau kamu nak jadi lembu. Kamu pergi belajar. Kamu taklah belajar lah jadi pensyarah. So kamu akan belajar ni lah, farming lah. Kamu pergi UPM, Universiti Putra Malaysia. Bagus. Dia ada good. Kamu nak belajar pasal farming semua kat situ. Very good. Ada kawan cikgu seorang belajar, sekarang dia kerja kat kilang ayam. Dia jaga ayam je hari-hari. Okay. Mana tahu nanti kamu belajar jadi penyelidik semua, kamu boleh buka ladang rusa, ladang kancil ke. Ada je orang buat ladang rusa semua. Okay. Okay, next. Tengok. Kepentingan seterusnya adalah melestarikan alam sekitar.
Okay, kalau kita melalui pendidikan ni kita boleh ajar orang. Program kita semula kan. Banyak yang kita buat sekarang kan. Sekarang ni macam penting untuk kita buat semua ni. Program pemeliharaan ni. Sebab haiwan makin pupus. Contoh macam sekarang kan. Semua orang kena lockdown. Haiwan pun happy je keluar. Pergi jalan-jalan. Tak ada orang nak kacau dia. Tak ada orang nak buru dia. Tapi kami sedih, cikgu. Cikgu, But later animals will also be infected. tu lah. Haiwan tak kena betul. COVID kan cikgu? Haiwan tak kena COVID sebab virus ni dia tak boleh dia tak boleh jangkiti haiwan sangat. Sebab tu COVID ni start dengan haiwan, dapat dia jangkit manusia, habis manusia kena. Cikgu, apa tu? Kelawar cikgu, kelawar. Kelawar lah sebab memang asal daripada kelawar. Virus tu asal daripada kelawar. Virus tu daripada kelawar dia tak masuk manusia. Sebab tu bahaya. Kalau dia stay dia, Cikgu, sebenarnya virus tu tak dangerous sebenarnya. Untuk virus tu sebenarnya tak menjangkiti manusia pun. Cuma bila dia dah selalu kena kat ni, dia akan mutate, dia akan berubah. Kamu tanya Cikgu Saimi nanti. Cikgu Saimi belajar bab ni, memang pandai bab mutation ni. Okey. Dia berterang kat kamu. Macam mana apa? X-Men cikgu. X-Men. X-Men cikgu. Macam X-Men lah. Akhirnya virus tu sepatutnya dia hanya jangkit haiwan. Contoh macam kelawar je. Lepas tu bila kita dah makan kelawar tu, lama-lama dia akan berubah lah. Virus tu berubah dan dia akan jangkiti manusia. Itu yang bahaya tu. Dia susah. Virus dia tak cross species sangat. Okay. Next. Menggalakkan inovasi dalam kalangan murid untuk menghasilkan teknologi yang lebih mesra alam. So it's up to you guys lah. Kamu nanti besar-besar, you buat teknologi baru. Mungkin next time kamu boleh buat teknologi yang boleh bagi haiwan-haiwan ni hidup lama. Susah nak dijangkiti oleh penyakit supaya dia tak pupus, ataupun kamu boleh clone haiwan-haiwan ni. Supaya jadi banyak. Okay, next. Sure. Yes. If you want to you see a haiwan liar, right? Out of nowhere. Then that haiwan liar suffering, not in a good condition. Then you just take the haiwan liar and jaga your pet like that can, or you need this one license. Technically you cannot lah. Technically kalau sakit kamu boleh jaga dia, tapi you have to inform perkhidmatan, jabatan perkhidmatan. They will come and take it from you. So we have to send to the what is that, the perkhidmatan. Yes. Jadi kalau kamu jumpa haiwan liar, kamu call perkhidmatan, dia akan datang. Kalau ular tu kamu call bomber lah kan. Tapi kalau kamu dekat tempat lain, macam tiba kamu jumpa gajah ke, harimau ke, you call perkhidmatan, dia akan datang dan dia akan tangkap haiwan liar ni dan dia akan lepaskan tempat lain. Kamu tak boleh. It's a crime. Satu kesalahan untuk kamu bela haiwan liar. Okay. Okay. Next one. Kepentingan pendidikan mendapat pengetahuan baru dan tidak bergantung kepada negara lain. Sebabnya apa? Kat Malaysia ni kita banyak haiwan. Tapi kita kurang pakar, saintis yang pandai tentang haiwan-haiwan ni. Orang lain pula daripada negara lain dia datang Malaysia, dia buat kajian, dia kutip spesimen-spesimen contoh serangga, reptilia semua ni, dia bawa balik negara dia. Dia simpan kat sana. Orang kita tak tahu pun pasal haiwan-haiwan ni. Contoh kat Malaysia ni kan, nampak ni. Spesies burung, ada 1,200 lebih burung. Mamalia ada 400. It goes down. Contoh macam serangga, ada satu serangga ni, jenis serangga paling panjang sekali di dunia. Lebih kurang 1 meter panjang dia. Ada dijumpai di hutan di Sabah dan Sarawak. Serangga ni dia hidup dekat kanopi tu. Ingat tak kita baca bab sebelum ni? Kan hutan tropik kan ada kanopi. Ada satu serangga tu dia hidup kat atas tu je. Orang tak pernah jumpa pun sebab dia duduk atas. Ada saintis dari luar negara datang, dia jumpa haiwan tu. Okay. Okay, next. Kepentingan seterusnya adalah mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara. Penting tu. Penting
untuk kita kekalkan biodiversity negara kita. Sebab negara kita ni banyak haiwan, banyak tumbuhan, serangga. Jadi kita kena pastikan haiwan-haiwan ni kekal kat dalam Malaysia. Sebab bila haiwan-haiwan ni ada kat Malaysia dan tak ada tempat lain, jadi kita boleh tarik pelancong. Jadi satu tarikan kepada negara kita. Okey. Contoh ni, pengenalan biodiversiti dalam mata pelajaran geografi dan sains membolehkan murid mengenal spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sebab kita banyak haiwan dan tumbuhan yang unik. Tapi rakyat kita sendiri tak kenal. Jadi kamu kena kenal lah. Kamu kena tahu haiwan-haiwan yang dekat Malaysia ni yang popular. Banyak tempat. Kamu kena pergi jalan tempat tu tengok. Macam Ryan pergi tengok apa? Buaya semua tu. Okay, next one. Aktiviti seperti menanam pokok bakau dapat mengekalkan biodiversiti di kawasan paya bakau. Ada orang dia tak tahu lah sekolah ada buat ke tak. Biasanya kalau dekat universiti dia akan buat satu aktiviti di mana dia pergi tempat ni dan dia akan tanam pokok bakau dekat tepi pantai. Supaya dia dapat mengekalkan biodiversiti dan pokok bakau ni dia akan melindungi pantai tu daripada terhakis. Okay, next, last. Lawatan ke kawasan hutan simpan dapat memberi maklumat kepada murid tentang kepentingan fungsi biodiversiti dalam kehidupan. Maknanya kalau kamu buat lawatan, kamu boleh tengok sendiri macam mana keadaan dalam hutan tu. Hutan simpan. Hutan tropikal kan, kalau kita belajar itu, dia ada lapisan dia. Lapisan lantai hutan, kanopi ke atas, tengah. Kalau kamu pergi hutan, kamu akan nampak macam mana keadaan dia sendiri. Dan haiwan apa yang ada dalam tu. Burung, serangga. Okay. Dan ni perhilitan cikgu cakap tadi tu. Perhilitan ni memang dia punya fungsi dia adalah menjaga haiwan-haiwan liar. Kalau biasanya dia akan berganding bahu dengan polis hutan ataupun tentera. Dia akan masuk dalam hutan dan dia akan buat rondaan dalam hutan. Sebab kat hutan Malaysia ni popular, ada banyak haiwan-haiwan yang eksotik. Macam tadi kan ada harimau semua. Ada je pemburu haram ni kan, daripada negara lain dia datang Malaysia dan dia pergi masuk dalam hutan dan dia pergi cari haiwan-haiwan ni macam harimau semua tu tadi. Bernilai kan, haiwan tu bernilai 1 juta. Dia sanggup datang Malaysia untuk kononnya sebagai pelancong. Tapi bila dia dah masuk sini, dia masuk dalam hutan dia satu geng dia pergi cari. Sebab memang ada kes macam tu. Maknanya bila perhilitan ni pergi buat rondaan dalam hutan, dia jumpa pemburu-pemburu haram ni daripada negara lain. Contoh daripada Thailand, daripada Vietnam, dia datang Malaysia. Dia masuk dalam hutan kita dan dia buru haiwan-haiwan ni secara haram supaya dia boleh jual. Okay. Boleh? Ya, tengok ni glosari dia. Arachnida, haiwan yang punya 4 pasang kaki seperti labah-labah dan kalajengking. Ingat, labah-labah bukan serangga tau. Labah-labah ni arachnid. Bukan serangga. Okay, apa maksud biodiversity? Kepelbagaian spesies tumbuhan dan haiwan dalam persekitaran semula jadinya. Yang tu, kepelbagaian spesies tu banyak. Itu maksud biodiversity. Ini satu tempat yang macam kita kat Malaysia ni, negara kita kecil je tapi banyak haiwan dan tumbuhan yang boleh hidup dalam kawasan Malaysia ni. Okay, ada soalan ke nak tanya? Anyone? Anyone? Teacher. Yes. Like all the hidupan liar, right? They have their own species or they only have one species itself. No, they have banyak spesies lah. A lot of species. Bukan satu je. Contoh kalau macam like for tapir, orangutan. Tak, biasanya orangutan ada satu je lah orangutan kan. Tapi kalau kamu betul-betul buat kajian, there might be a different species of orangutan, a different species of tapir. Contoh macam penyu lah kan. There's a different species of penyu. So but we do not know lah sebab kita tak buat kajian secara menyeluruh. Contoh macam tadi, tapir pun kita tak tahu berapa macam burung enggang tak tahu berapa banyak yang ada, penyu pun tak tahu berapa banyak ada. So you have to make sure kita selalu pergi. Macam beruang ni Beruang pun ada macam-macam jenis. Okay.
Tapi biasanya haiwan-haiwan yang popular ni macam tapir memang satu kat Malaysia ada satu. Tapi negara lain ada tapir jenis lain. Harimau Melaya kat Malaysia. Harimau tempat lain pun ada harimau dia juga. Okay. Faham ke? Faham. Maknanya kalau kat Malaysia harimau Melaya kita panggil. Bukan harimau Melaya main bola tu, harimau dalam hutan. Tapi tempat lain dekat Thailand ada harimau dia. Macam gajah tu lah, gajah pygmy tu kan. Gajah pygmy dekat Sabah je ada. Sebabnya Kuala Ganda ada cikgu. Kuala Ganda bukan gajah pygmy, gajah Asia, Asian elephant. Besar sikit. Sebabnya gajah ni tempat yang ada dekat Asia, Asian, secara general kita panggil gajah Asian elephant, gajah Asia. Lepas tu dekat Borneo, Kepulauan Borneo ada gajah pygmy ni, kecil sikit. Lepas tu yang lagi besar gajah Afrika, yang dekat African Savannah. Itu memang besar. Boleh faham? Faham. Okay, lagi apa lagi? Any question? Anything else? Okay ke? So, apa kita punya kelas ni? Ke macam tak tersekat-sekat ke? Tak clear ke? Tak nak cikgu. Smooth. Okay, bagus. Smooth kan? Sebab All good, sir. Google Meet ni memang dia smooth. Okay, ada lagi soalan ke nak tanya? Tak ada. Tentang bab ni? Tak ada. Kau boleh ingat Boleh. Contoh kamu kena ingat lah. Macam haiwan-haiwan ni, kamu ingat secara general lah. Sebab soalan-soalan biasanya dia tak tanya sangat. Dia tak tanya berapakah populasi tapir, berapakah populasi harimau Melaya. Dia tak. Biasanya dia akan tanya apakah haiwan yang popular kat Malaysia. Macam tu. Atau tempat. Yes. Tapir kan? Dia pupus sebab environment ke sebab kita buru? Tapi orang tak buru sangat. Tapi dia pupus sebab habitat dia hilang. Hutan. Kebanyakan haiwan kat Malaysia ni contoh yang beruang, tapir, gajah semua ni sebab orang hutan, sebab hutan tu kita tebang untuk buat ladang kelapa sawit, ladang getah. Jadi dia tak ada habitat dia musnah. Jadi they are classified as endangered species. Yes, most of these yang dalam ni endangered species sebab habitat dia dah makin kurang. Satu lagi kan contoh kalau macam dekat Indonesia kan, dia tebang pokok lepas tu dia bakar pokok-pokok ni semua. So ada orang jumpa mayat bangkai orang hutan ni terbakar. Sebab apa? Dia tak boleh lari kan. Dia tebang-tebang pokok, dia bakar. Kalau kat Malaysia dia tebang-tebang pokok, jadi haiwan ni lari-lari, lepas tu dia dah tak ada tempat tinggal kan. So kadang-kadang mak dia mati, orang hutan ni anak dia yang tinggal. So jumpa anak orang hutan, bawa pergi sepilok untuk dipelihara lagi besar. Kalau dekat sini, kalau nak pergi tengok orang hutan kan, yang paling dekat sekali dekat Bukit Merah Lake Town Resort tu, dia ada pulau orang hutan. You can go there and see yourself. Okay, ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada dah? Cikgu. Yes. Cuba tanya soalan dekat Avinash dengan Tanus. Itulah cikgu, dia pun gaduh kat chat tu. Cikgu spam lah cikgu. Lepas spam. Korang yang gaduh sekarang ustaz. Dah, nanti cikgu report kat parent kamu. No, who is fighting? Okay. Avinash. Tanus. Semua okey dah ke? Who? Kalau Look at the chat. Look at the chat. No, I'm not talking to you. Who is fighting? Avinash and what's Danush. What's their problem? I don't know. Then if I tell shut up, you ask me to shut up. Useless. Okay, so kita stop kelas kita kat sini, okay? Kelas di sini. Okay, so. Okay, nanti aku bagi link Google Form, kamu buat soalan tu. Okay? Yeah, Okay. Tak, macam mana buat bunyi lesson kita? Tak, nanti cikgu akan send link Ton. untuk kamu buat latihan. Okay. Ton. Okay, cikgu. Okay, so we'll stop here lah. I never tell you, right? My school alarm, school bell is come to Orang hutan. Okay, guys, bye. Bye, cikgu. The one every like 130 minutes. Yes, they'll put that.
every 30 minutes. You guys. Day. You know school got the alarm, right? Hello. Hello, ada orang tak? Hello. Ada. Ya. Hello. Hello. Mana Pak Wi? Hello. No. Hello. Hello. It's recording. No, actually, I'm playing Fortnite right now. Bodoh Right. Wait. I'm getting shot by the henchman lah. Wait. If stop recording. Wait. Wait. Pritesh, I want to ask you something.